Dalam setiap rezeki yang kita terima, ada hak orang lain. Sedikit pengorbanan dapat memberi kebahagiaan. Amalan sunnah penyelesaian semua masalah. 2 dalam 1, korban anda turut membantu 1001 asnaf di Malaysia. Laksanakan korban bersama kami di Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Pengendali korban yang mendapat pengiktirafan ISO. Ringkas dan mudah. Maklumat lanjut layari FB YBIM atau imbas kod QR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT pada malam ini sekali lagi kita bersama-sama dalam forum perdana Taman Syurga Maya. Santai-santai aja. Kita akan bincang soal sedekah dan tak lama lagi nak menghadapi Hari Raya Korban ni. Kita akan sentuh sikit juga tentang korban. Tetapi malam ini saya tidak bersendirian. Kita akan bersama dengan 3 panelis pada malam ini membincangkan topik yang sangat menarik, iaitu mudah sedekah. Hindar gundah. Itu dia. Jadi makna kata, kalau kita sedekah dengan mudah, kita dapat hindarkan kegundahan, kegelisahan dan kerisauan yang ada di dalam jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara amalan yang paling mudah untuk dilakukan, bersedekah. Yang patut dilakukan oleh setiap umat Islam, kerana terdapat banyak kelebihan bersedekah. Amalan yang sangat senang dan boleh menolong mereka memerlukan bantuan kita. Kita tidak perlu sedekah banyak pada setiap masa jika tidak mampu. Tapi sebaliknya bersedekah untuk kemampuan kita dan boleh menikmati kelebihan yang terdapat pada golongan-golongan yang bersedekah. Ini biasanya diberikan kepada mereka memerlukan bantuan. Firman Allah SWT yang bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini saya nak maklumkan kepada semua yang mengikuti secara live, tak kira lah dekat page Syamsul Amri Ismail Official ke, dekat page Datuk Nafizah Musa, page Ustaz Ilyas Ismail ke, tak kisahlah. Jom kita bersama-sama dengan panelis itu pada malam ini. Pertamanya, kita bersama dengan tidak lain tidak bukan Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SSD apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya suka tengok baju tu merah, hitam. Dia punya kombinasi dia tu kan. Kalau dia ambil kuning bantal tu jadi Negeri Sembilan. Ambil kuning bantal tu jadi Negeri Sembilan. Kan. Alhamdulillah. Sihat saya. Sebenarnya. Kita pun sepadan sikit je dekat nilai tu. Seperti dekat mahkota tu dekat-dekat je lah kan. Sikit aja, Alhamdulillah. Jadi Ustaz, ulu dekat ni, ulu pagar. Hari ni berapa kuliah hari ni Ustaz? Hari ni ompek. Masuk ni 4 lah. Ompek kuliah. Steady. Lebih kurang lah. Lebih kurang kita ni kalau ada apa ceramah online pun online jarak lah kan. Yang penting jalan. Jangan tak buat. Selagi tak tidur. Seterusnya. Betul. Seterusnya kita bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz daripada mana tu? Kedah. Hari ni Kedah. Malam ni Kedah. Alhamdulillah, Kedah malam ni. Jadi saya kepada siapa yang belum pernah sampai kat tempat Ustaz Jafri, nanti besok ada peluang dah habis lockdown kita pergi. Sebab yang unik di tempat Ustaz Jafri ni, dia bersempadan dengan 3 negeri sebenarnya. Ya. Betul Ustaz kan? Dia dengan mana? 3 roblok. Dekat-dekat je. Dan saya paling suka dekat sana makan, kalau pergi sana makan ikan bawal power dan juga makan Char-Kway-Teow Omar. Itu dia. Terbaik dekat sana. Dia sempadan dengan Penang, seberang sungai sempadan dengan Kedah, seberang sungai sempadan dengan Perak. Jadi tu yang uniknya dekat tempat Ustaz Jafri ni. Baiklah. Dan seterusnya kita ada panel yang keempat. Ni betul keempat. Tapi kalau maksud saya lah, maksud saya 4 lah kan. Jadi panel kita seterusnya adalah yang bahagia Datuk Ustazah Hajah Nafizah Musa. Itu dia.
Assalamualaikum Ustazah. Sehat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ustaz-ustaz semua. Kak Cik sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baiklah. Pada malam ini kalau ikutkan kuliah yang keberapa Kak Cik hari ni? Bagi kuliah ketiga, dengar kuliah kedua. Oh, dengar kuliah kedua. Okey. Ustaz Jafri yang keberapa hari ni? Hari ni ada 2 meeting tadi, kuliah 1, hari yang keempat, program yang keempat. Okey, keempat. Alhamdulillah. Jadi makna kata semua memang tak ada yang program pertama dah kan. Tu sebab dia punya ranking ni lain macam ni dia orang ni. Tu dah saya pun nak cakap pun tak boleh lah kan. Jadi saya tu sebab layak saya ni jadi moderator je tuan-tuan. Jadi tu sebab saya biasa tanya soalan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan soalan malam ni. Sebelum tu pada semua yang tengah tengok secara live, jangan lupa like, jangan lupa komen, lepas tu share. Jadi nak melayakkan semua untuk menang ni. Susu Situ Joy malam ni. Tengoklah apa soalan yang keluar kan. Jawablah ya. Susu Situ Joy mahal ni, RM120 satu kotak ni. Yang mahal lagi tu ada muka duta-duta dalam ni. Ustaz Jafri, muka Ustaz Ilyas. Muka Kak Cik ada, Datuk Nafizah Musa ada, muka Datuk Pat, muka Datuk Kazim ada. Samsul Debat, saudara Samsul Debat ada tersalit sikit tengah tu. Jadi siapa yang nak malam ni, tengoklah sampai habis soalan malam ni ya. Baiklah, kita memulakan soalan pada malam ini. Tuan-tuan, kita mulakan dengan Ustaz Ilyas. Kalau kita tengok, salah satu daripada kelebihan sedekah adalah sedekah ni mendapat pahala. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau membuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa buat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114. Jadi soalan untuk Ustaz Ilyas, bagaimana Ustaz Ilyas Ismail perasan dalam bab dosa kita ni dulu-dulu? Contoh macam saya ni Sabtu depan ni pun samalah, kita semua tak lari daripada buat salah dan silap daripada dulu kan. Tapi sedekah ni sebab Allah nak bagi pahala dan hapus dosa, boleh menjadikan kita lebih baik. Jadi bagaimana Ustaz Ilyas melihat sedekah sebagai medium untuk mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat baik saya, saudara Syamsul Debat, seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, seterusnya kepada Datuk Dr. Ustazah Nafizah Musa, aka Kak Cik, dan seluruh rakan-rakan Yayasan Budi Ehsan Malaysia, penonton-penonton, viewer, follower, sharer, semualah didoakan moga-moga dalam kebaikan dan kesihatan senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, soalan tadi tu berkaitan tentang bagaimana sedekah ini atau sedekah ini dapat menjadikan kita ni orang yang baik, mudah-mudahan insya-Allah. Betul seperti saudara Syamsul Debat sebut tadi ni, kita semua tak lari daripada dosa. Penceramah ke, yang mendengar ceramah ke, semua di kalangan kita pernah melakukan dosa. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesilapan. Dan sebaik-baik di kalangan anak-anak Adam ni, kita semua yang melakukan silap maupun dosa adalah yang bertaubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma persoalannya, cara orang untuk dia nak kembali pada Allah, dia nak taubat itu ada macam-macam jalan yang disebut dalam Quran, dalam hadis dan juga daripada kalam para alim ulama. Cuma kalau kita tengok dosa ni, kalau kebiasaan perbincangan mudah sembang kita lah ya. Pertama, dosa yang kita sendiri sedar. Kita pun tahu tu dosa, tapi agaknya geram kot. Nafsu ke rasa marah, meluat tu, dia geram, dia bubuh di Facebook tu ayat-ayat marah, maki, mencaci, mencarut semua. Dan dia tahu tu dosa. Dia tahu tu dosa. Itu, ya, maknanya kebanyakan di kalangan kita pun tak terlepas juga. Tapi yang paling kita risau kan, di Syekh Syamsul Debat, semua penonton-penonton, paling kita risau sekali adalah satu lagi dosa, namanya dosa yang bersifat syubhah. Dosa samar-samar. Dia macam, kita rasa macam,
kalau aku tak buat macam tu, payah dapat duit. Kita kan darurat, kita kena buat. Faham tak? Dia menilai bahawa yang asalnya tu dosa, tapi dia tak rasakan itu adalah dosa. Tu bahaya tu. Yang tu bahaya tu. Seorang isteri kadang tu kut meluat dengan suami dia. Dia membebel kat suami dia tu kan. Daripada 7.40 sampai 8 suku dia membebel. Mama dengan suami dia geram. Dia geram. Jadi jiran tegur. Dia kata, "Kak, sorry lah. Semalam bunyi 6 harakat nampak tegur lelaki tu. Aku tak ada, aku geram. Orang jantan ni kena ajar sikit." Jadi seorang isteri dia merasakan bahawa dia hantam ke, mungkin barangkali meninggikan suara itu, bagi dia rasa tu betul. Faham tak? Ini yang kita takut ni. Dosa-dosa yang kita tidak sedari. Yang kita juga terpalit sama. Ni yang kita takut. Maka tak boleh ada di kalangan kita yang mendabik dada bahawa saya dosa-dosa ni tak ada. Saya tak pernah ada dosa. Jangan, tu bajet bagus. Saya ingat dulu, ni cerita lama lah ya. Masa tu kita nak buat program kerohanian lah, anjuran 1 unit integriti tu, kita bagi tahu dengan peserta, esok kita ada qiyamul lail, kita ada solat sunat tahajud, kita ada hajat, taubat, witir semualah, bangun pukul 4 pagi. Lepas tu ada seorang peserta, dia kata Ustaz, semayang yang lain tu insya-Allah saya join lah, tapi semayang taubat tu saya tak join kot. Tanya apa? Saya tak ada dosa. Ya Allah, ada orang macam tu. Dia kata saya ni, saya tak ada dosa lah, saya nak taubat apanya. Kan? Jadi saya takut saya buang masa. Baik saya semayang benda lain. Bahaya. Manusia ni bila dia merasakan bahawa dia tak ada dosa, walaupun adalah sebahagian ulama yang agak syadid sikit, dia kata itu pun dosa juga. Merasakan diri itu tak berdosa. Macam satu, kau menganggap diri kau bagus sangatlah, padahal Allah Ta'ala tegur orang yang merasakan dirinya tu bagus. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu menganggap diri kamu suci, sedang Allah yang lebih tahu siapa di kalangan kamu yang paling bertakwa. Jadi bagaimana sedekah ini dapat sedikit sebanyak membaikkan diri kita? Kalau dalam hadis Nabi SAW mengajarkan, dengan kita bersedekah, infak harta ke jalan Allah ini dapat memadamkan kemurkaan Allah. Inna sadaqata sirri tudfi'u ghadaba rabbi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya sedekah secara rahsia-rahsia dapat memadamkan kemurkaan Allah Ta'ala terhadap kita. Banyak benda-benda yang membuatkan Allah marah pada kita. Bersedekah memadamkan kemurkaan Allah. Dan yang terakhir, sedekah juga. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Sedekah dapat menutup 70 pintu kejahatan. Dan kata sebagai ulama juga, jalan-jalan kejahatan itu juga termasuklah juga wabak-wabak penyakit. Maka insya-Allah dengan kita niat kita bersedekah, ambil bahagian korban, mudah-mudahan menyelamatkan kita dari sebarang mudarat, kejahatan maupun keburukan. Wallahu a'lam. Ya, itu dia. Jadi dapat memadamkan kejahatan, kemurkaan Allah. Ya Allah, banyaknya lah. Dan tak pula disebut mesti bagi banyak kan. Mana kata kau sikit baik cara sikit, kau banyak baik cara banyak, kau tak ada baik cara tak ada. Tak ada pun kita boleh tolong, mungkin dari segi kudrat kita itu juga disebut sebagai sedekah. Senyum pun dianggap sebagai sedekah. Dan menurut sedekah, kalau kita dalam ajaran yang kita belajar tuan-tuan sekalian, sedekah menyebabkan rezeki kita bertambah. Nabi kata apa? Kan sesungguhnya tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah kecuali bertambah dan bertambah. Dan begitu juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat memperkuatkan iman, dekatkan diri pada Allah, berkongsi rezeki, kita akan memperolehi dan menggunakan kelebihan ini dan untuk membantu orang lain. Dan ini boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menyayangi mereka yang suka menolong antara satu dengan yang lain. Jadi untuk Ustaz Jafri pula kan, menurut pengalaman Ustaz Jafri sendiri, bagaimana boleh Ustaz Jafri melihat sedekah ni boleh tambah rezeki dan mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan pengalaman Ustaz Jafri sendiri? Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Yang saya hormati Fadil adinda saya Ustaz Samsyul Debat, yang saya hormati lagi saya kasihi juga adinda saya Sayyid Al-Azhar Muhammad Ustaz Ilyas, dan yang saya hormati Datuk Dr.
Nur Hafizah Musa ataupun kami panggil Kak Cik. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, syukur pada Allah SWT kita dapat sama-sama pada malam ni. Sedekah sangat istimewa. Sedekah hanya mampu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang yang beriman. Sebab tu Nabi SAW sebut sedaqatun burhan. Sedekah itu dalil. Dalil apa? Dalil dan bukti keimanan seseorang. Sebab fizikal daripada sedekah memang kita nampak dia akan tak ada. Dia akan hilang. Dia akan habis. Kita ada RM10, kita sedekah RM10, yang tinggal dekat kita RM0. Tapi tidak di sisi Allah SWT. Allah kata ganda 700 kali ganda. Nabi SAW kata takkan berkurang. Allah kata Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah janji, Allah ganti. Nabi kata takkan kurang. Sallallahu alaihi wasallam. Allah kata Allah ganda. Tapi kita nampak dia kurang. Dan biasanya kita akan pegang apa yang kita nampak berbanding dengan apa yang Allah kata dan Nabi kata. Pasal nak terima apa yang Allah kata dan Nabi kata, dia terkait dengan iman. Bukan yang kita nampak. Maka itulah yang menjadi dalil sallallahu alaihi wasallam bahawa sedekah ini burhan, bukti keimanan. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita duk buat madrasah ni, kita duk biasa berjumpa dengan ramai orang yang bersedekah. Dan subhanallah, cerita-cerita ajaib sedekah ni sangat banyak. Saya pernah cerita ada seorang yang subhanallah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi dekat saya RM500. Dia bagi kat saya RM5,000. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta RM300 sebab nak beli Quran untuk pelajar-pelajar waktu tu. Dan subhanallah saya kata dekat dia, dia katanya berapa ustaz nak? Saya kata saya perlu lebih kurang RM300. Dan dia minta kerani dia untuk tulis cek RM5,000. RM5,000. Saya kata alhamdulillah rabbil alamin. Saya pula saya kata 300. Kalau saya minta 1,000 itu dapat lagi banyak kot. Tapi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, lepas hanya lebih kurang 2 minggu, dia telefon saya pergi jumpa balik dia dekat Kuala Lumpur, sembang-sembang, dia kata, Ustaz tahu tak apa yang saya dapat? Ini kisah benar ni. Apa yang saya dapat? Dia kata, saya tak tahu. Saya bagi kat Ustaz hari itu dekat madrasah Ustaz RM5,000. Allah bagi dekat saya satu projek yang saya masuk tender ni dah rejected. Nama saya dah kena keluar dah. File tu dah tutup dah. Dah seal, dah ikat, dah simpan dah. Entah macam mana Ustaz, mereka boleh buat keluar balik file tu, mereka buka balik file tu, daripada tender yang masuknya 12 juta, dia offer balik dekat saya dengan nilainya 15 juta. Lebih kurang macam tu lah. Sepatutnya dah reject dan yang dapat tu bukan yang dia tender. Bahkan dia offer lebih banyak lagi. Dengan hanya 5,000 saya bagi, saya dapat 15 juta Ustaz. Subhanallah. Saya tak tahu nak buat apa. Saya pergi masjid, saya duduk i'tikaf di masjid berapa lama sebab mensyukuri atas nikmat. Allah bagi terang-terang depan mata. Ada kisah yang saya pernah kongsikan dengan figure RM34.80. RM34.80, budak-budak balik sekolah, dia suruh budak-budak tu, budak-budak kafar balik sekolah, siapa-siapa nak pergi beli kat kedai pakcik tu, pergi beli sekali pakcik bayar. Lepas pergi beli, total up RM34.80. Subhanallah. Allah bagi dekat dia hari tu, subhanallah, projek selepas dia tu, nilainya 340,000, lebih kurang 349,000, lebih kurang macam tu lah. Tapi figure tu exactly. Figure tu sama, Masya Allah. Nak cerita, rezeki dengan sedekah, jangan risau. Allah akan bagi. Cuma kita confident dengan tak confident je lah. Ada seorang jutawan muda. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia punya sales dia bulanan juta ringgit. Sallallahu alaihi Muhammad. Sales bulan dia jutaan ringgit. Lalu orang tanya dekat dia, apakah amalan yang dia buat? Apakah Allahumma salli ala Muhammad yang dia buat sampai sales dia mencanak naik macam tu? Dia kata setiap hari dia pergi masjid, dia akan bawa wallet dia dan dia tengok dalam wallet dia apakah note yang paling besar, yang tu dia akan masukkan dekat dalam tabung tu. Dan dia kata Allah tak akan pernah mengecewakan dia dan biasanya Allah akan ganti berganda-ganda lagi daripada apa yang dia bagi.
Ni sebahagian daripada kisah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, depa ni orang-orang yang pernah menyaksikan keajaiban-keajaiban sedekah. Depa rasa sedekah tu lagu mana. Sebab tu depa tak akan kedekut dah untuk sedekah. Depa tak akan sedekut. Ada seorang sahabat saya, sallallahu alaihi Muhammad. Dia ni berniaga kecil-kecil dekat kampung. Dia buat produk di rumah dia, dia masak produk di rumah dia, masak di belakang rumah dia, dan dia buat jualan. Dan alhamdulillah takdir Allah, satu syarikat MLM yang agak besar dan terkenal kat Malaysia ni ambil produk dia tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, dia yang berniaga kecil-kecil ni bila ambil syarikat MLM ambil, apa yang berlaku? Biasa MLM dia akan ambil dalam bentuk consignment. Dan syarikat tersebut telah berhutang dengan dia yang orang kampung duduk dekat Felda ni sebanyak 200,000. 200,000. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia bukan ada apa, dia tak ada duit. Dan dia orang terhutang dengan dia 200,000. Tapi saya tengok hidup dia tenang aja, relax aja. Saya tanya dekat dia, abang, sallallahu alaihi Muhammad, apa nampak relax lah? Tak ada apa. Dia kata, alhamdulillah, insya-Allah bagi dekat saya. Walaupun saya tak ada apa-apa, orang hutang saya sampai 200,000, saya tak ada apa. Tapi Allah bagi kat saya satu benda nama tenang. Macam mana abang buat? Macam mana abang dapat tenang tu? Dia kata, Ustaz, bila saya rasa sempit, saya sedekah, Ustaz. Saya rasa tak cukup, saya sedekah, Ustaz. Biasanya Allah akan bagi cukup. Bila saya rasa macam tak ada, Ustaz, saya bagi. Biasanya Allah akan bagi ada. Sebab tu, Ustaz, jaga sedekah. Dia kata kat saya, tuan-tuan, subhanallah, nak cerita, sedekah sangat hebat. Dan sedekah pasti ada manfaat. Cumanya begini, satu hari, sallallahu alaihi Muhammad, ada Nabi SAW duk cerita tentang orang-orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Nabi SAW cerita ada umat tu, ada Nabi tu seorang saja pengikut, ada Nabi ni 10 orang pengikut, ada Nabi ni ada langsung tak ada pengikut. Ada umat dia, Nabi SAW cerita, dan Nabi SAW cerita umat dia. Di kalangan umat dia ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Lalu sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi SAW kata tu, ada seorang lelaki angkat tangan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan saya, sallallahu alaihi Muhammad, masuk syurga, boleh tak doakan saya termasuk dalam kelompok tu? Maka Nabi SAW kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, ya, kamu termasuk dalam kelompok tersebut. Tiba-tiba ada seorang lagi yang angkat tangan. Ya Rasulullah, boleh tak doa saya masuk dalam kelompok tu? Lalu Nabi SAW kata, Ukasyah, yang pertama tadi ni, Ukasyah telah mendahului kamu. Apa beza di antara dua orang ni? Seorang yang minta untuk dia masuk seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, dan Nabi doakan dia masuk. Orang yang kedua minta tapi dia tak dapat doa Nabi SAW. Apa beza di antara kedua ni? Bezanya orang pertama tadi ni, dia minta tu dengan iman. Percaya sungguh dengan apa yang Nabi SAW kata. Seronok nak jadi macam yang Nabi SAW kata. Maka subhanallah, dia dapat kelebihan tu. Orang kedua ni, nak tiru orang pertama. Dia nak tiru orang pertama tadi. Orang pertama dapat, dia pun nak macam tu. Dia tahap iman dia tak sama. Demikian ada orang bersedekah dengan iman. Dia sedekah tu dengan iman sungguh. Bila Allah kata dia bersungguh nak buat, dia dapat kelebihan-kelebihan sedekah. Namun begitu, walau ada orang di sana, bila dia sedekah, dia dapat kelebihan. Dia cerita kelebihan dan ramai orang nak ikut dia. Tapi nak cerita sedekah, orang sedekah dengan iman dapat ganjaran. Orang sedekah sebab nak ikut orang lain sedekah pun akan mendapat ganjaran. Tapi level iman dia tetap tak sama. Wallahu'alam. Jadi itu dia salah satu yang menarik perhatian malam ni, bila Ustaz Jafri kata sedekah itu adalah burhan, bukti keimanan. Betul juga, kadang-kadang kita ni percaya apa yang kita nampak depan mata aja. Masuk pertandingan mancing dah nampak dah duit tu. Dia kata menang pertandingan mancing dah ada dah 20,000 atas meja tu. Tapi sekarang kita tak nampak. Kita bagi ni, Allah bagi ganti. Hanya orang yang yakin saja yang akan percaya, yang akan buat bersedekah tanpa henti, tuan-tuan. Hari ni pun kita tengok ada orang ni macam ketagih dia nak sedekah. Siapa lagi aku nak bagi ni? Siapa aku nak bagi ni? Tapi ada orang juga yang menahan-nahan harta dia. Kan dia rasa risau hartanya semakin kehabisan. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat dalam hadis riwayat At-Tabrani, kita lihat yang mana Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Selain daripada untuk orang yang meninggal dunia, begitu juga mendapat naungan pada hari akhirat. Salah satu perkara yang kita mesti lakukan semasa bersedekah adalah mempunyai niat yang ikhlas dan tidak bertujuan untuk menunjuk.
Ini boleh memberikan kita ganjaran di hari akhirat yang mana Allah akan berikan naungan kepada kita. Ini boleh dilihat dalam sebuah hadis, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk Datuk Dr. Ustazah Hafizah Musa, panjang pangkat kaci ya kan. Jadi semua yang hidup pasti akan mati. Dalam banyak-banyak ibadah, kenapa sedekah? Bagaimana sedekah ni dipilih sebagai ibadah yang dikatakan sebagai bekalan selepas mati? Menurut pandangan Datuk Dr. Ustazah Hafizah Musa, silakan. Oh mak, lihat nyebut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Syamsul, Ustaz Jafri, Ustaz Ilyas, kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang membawakan forum maya kita pada malam ini, ya, kepada seluruh tuan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Semoga kita semua pada malam ini berada dalam ketenangan, tidak gundah gulana insya-Allah. Ya, dalam rahmat Allah. Jadi kita dah mendengar dah ya kupasan daripada Ustaz Ilyas, daripada Al-Fadhil Ustaz Jafri. Jadi sampai giliran Ustazah. Ya, Ustazah nak cakap yang mudah-mudah saja. Ya, mudah-mudahan yang mudah ini dapat jugalah lekat dekat hati kita. Bila bercakap tentang sedekah, ya sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, masya-Allah, subhanallah, tentang sedekah ataupun kata lainnya infak, ya, dan sebagainya itu terlalu banyak disebutkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Terlalu banyak. Ya, bahkan kita melihat bagaimana Allah menceritakan tentang golongan VVIP akhirat besok. Ini cerita lepas matilah. Ya, cerita kita dekat padang mahsyar yang disebut dalam surah As-Sajadah. Mungkin kita selalu memberikan tumpuan kepada ciri pertama tapi lupa ciri kedua. Dalam surah As-Sajadah mengatakan golongan VVIP itu tuan-puan sekalian, pada satu hadis lah ya Nabi sebut bagaimana akhirat besok ya akan dipanggil satu golongan dengan pantas masuk syurga. Lalu dikatakan kepada golongan tu, panggil golongan yang mana? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita mungkin selalu lihat yang pertama saja. Siapa dia? Golongan kaki tahajud. Golongan yang lambungnya jauh daripada tempat tidur. Golongan yang qiyamul lail. Tapi jangan lupa ciri kedua. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang yang daripada apa yang Allah berikan, daripada rezeki yang Allah berikan, mereka menafkahkan, mereka menginfakkan, mereka sedekahkan, termasuk sedekah pada jalan yang benar dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita melihat ya Allah subhanallah banyaknya dalam ayat Quran, banyaknya dalam hadis Nabi SAW, ya sehinggakan Ustaz Syamsul, ya panggillah moderator kan. Ya. Sehinggakan sebenarnya Kak Cik kalau bercakap dengan Ustaz ni nak terkeluar lah perkataan Kak Cik-Kak Cik tu kan ya. Tak apa, cakap ya. Dibenarkan kan? Okeylah ya. Dibenarkan. Sampaikan macam ni lah. Sampai Kak Cik rasa macam ni. Ya. Melihat sedekah tu dengan satu ayat macam ni lah. Dia senang faham kan. Dunia ni racun. Ya, dunia ni racun. Tapi penawarnya adalah sedekah. Kadang-kadang kita dapat duit, kita dapat harta, kita dapat pangkat, kita dapat jawatan. Ingat, kalaulah semua itu masih berkisar pada persoalan dunia, awas bahawa ia adalah racun. Kita kalau dah konolah setitik racun termasuk kat lidah kita, termasuk dalam mulut kita, orang kata apa, bergegas kita nak cari penawar. Kalau orang kata minum madu, minum madu, minum air, minum susu ni, minum susu ni. Kalau kata inilah penawar, kita akan cari sebab apa? Sebab setitik racun dah masuk dalam tubuh kita. Cuba kita bayangkan sahabat-sahabat, dunia yang datang pada kita. Mungkin Allah beri kita duit yang banyak, mungkin Allah beri kita jawatan yang tinggi, ya pangkat yang besar, pengaruh yang hebat, yang luas. Ingat, kalau tidak ada penawarnya,
maka ia akan jadi dunia umpama racun, ia akan makan diri kita balik. Ia akan merosakkan kita. Kita ambil bab ilmu je sahabat-sahabat sekalian. Kita tengok dalam hadis Nabi SAW macam mana. Ya, Nabi pun sebut ada orang yang menuntut ilmu sebab semata-mata nak berdebat. Dia nak mengatakan dia lebih handal daripada yang lain. Dia lebih bagus daripada yang lain. Bukan kerana takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan nak ajak orang ke jalan Allah. Lalu apa yang sepatutnya dia buat, tuan-puan sekalian? Ilmu ni ada sedekah dia juga. Apa dia? Sebarkan dengan ikhlas. Sebarkan dengan sabar. Ya, sebelum sebar kita juga kena beramal. Demikian juga harta. Harta apa saja yang Allah beri kepada kita berpotensi hanya menjadi perkara dunia. Tapi subhanallah, sedekah yang Allah datangkan itu, ya, syariat Allah dalam bab sedekah, sebenarnya sahabat-sahabat sekalian adalah penawar. Supaya harta tidak membinasakan, supaya jawatan tidak membinasakan, supaya pangkat, pengaruh, populariti tidak menjadikan kita jatuh. Kenapa? Kita bawa sekali dengan penawarnya, namanya sedekah. Ya, sebab itu kita melihat banyaknya cerita pasal sedekah dalam hadis Nabi SAW. Dalam Quran juga, ya, tentang infak. Ya, yang kedua sahabat-sahabat sekalian, bila bercakap tentang sedekah, ya, ini ingatan untuk kita semualah, termasuk diri ustazah juga, ya. Memang kita kena melihat sedekah bukan saja dari segi pulangan-pulangan material. Ya, kadang-kadang kita kalau cakap bab sedekah kan, keluar RM10, tengok apa dapat potong karang. Kan, betul tak Ustaz Syamsul? Betul. Contohlah. Alah, kak-cik dulu pun macam itu ya Ustaz. Ya, kalau kita keluar kan, mulalah nak tengok kan seminggu ni apa yang dapat. Contohlah ya. Tapi sebenarnya kita bukan begitu konsep sedekah yang kita hanya nak bataskan kepada pulangan yang kita boleh nampak secara material. Tapi subhanallah, mari kita melihat sedekah, peranan sedekah sebagai tazkiyah, sebagai penyuci kepada jiwa kita. Ya, subhanallah, menyucikan hati kita. Mana kita nak dapat ni jalan nak menyuci hati? Pergi kedai. Saya bayar RM50, tolong bagi saya mesin yang boleh cuci hati. Mana ada? Jumpa doktor, pergilah pakar mana-mana pun. Doktor, saya banyak dosa. Cucikanlah hati saya ni, hati saya berkarat. Mana ada? Subhanallah, Allah datangkan ibadah yang nama sedekah, sebenarnya konsepnya adalah untuk tazkiyah, membersihkan. Jadi sebelum kita nampak pulangan-pulangan, bagi RM10 dapat RM100, bagi RM10 dapat RM1,000, dapat RM1,000, marilah kita tengok dulu bahawa sebaik saja kita meniatkan untuk sedekah, ia telah menjadi satu kebaikan kepada hati kita, kepada diri kita. Ya, sebab apa? Sebab manusia ni banyak penyakit yang boleh kena kat kita. Ya, antara yang Nabi SAW sebut, akhir zaman, mudah sangat umat akhir zaman tertimpa penyakit yang menimpa juga umat zaman-zaman dulu. Apa antara penyakitnya? Antaranya ialah kecintaan terhadap dunia, ia mengumpulkan harta tak habis-habis. Macam mana kita nak mengelak diri daripada penyakit tu? Ini bukan cerita dapat 1 juta, dapat 5 juta. Tapi cuba tanya diri kita, macam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada sifat mengumpul harta tak habis-habis? Betul tak saudara-saudari, sahabat-sahabat, kita tengok orang yang rakus dengan harta ni bukan orang miskin. Ya, rakus dengan harta ni kadang-kadang heran kita, dia duit dia dah banyak, 2 juta lah akaun dia dah. Apa yang dia ambil lagi yang itu yang secara salah lagi, salah guna kuasa lagi. Nak bagi tahu kerakusan ni bukan sifat untuk orang miskin je. Tapi orang kaya tak cukup-cukup. Itu gambaran Nabi sebut. Umat akhir zaman tertimpa 6 penyakit ni. Antaranya apa tadi? Mengumpul harta tak habis-habis. Terlalu bermewah-mewah. Apa lagi? Terlalu banyak bersukaria. Saling menipu untuk mendapatkan kedudukan dan harta. Dengki-mendengki. Saling memusuhi dan mencaci. Jadi macam manalah nak ngelak daripada 6 perkara ni? Subhanallah, sedekah menjadi tazkiyah. Sebab tu antara sedekah terbaik apa dia? Ketika mana kita rasa kikir, ada perasaan kedokut tu. Ya, nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Nak korban tak korban kan ya. Dah ramai ustaz ngajak ni kan, tapi fikir lagi nak korban ni tak korban ni. Ni kalau boleh cincin dapat es bontok kan ya. Masih kita kikir, masih kita takut fakir, masih kita berangan-angan dunia, bukan main melangit berangan dunia, kita keluarkan sedekah masa tu, ini tazkiyah, membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, tu dia. Jadi makna kata susah lah kira kan. Nak pula. Ustazah pun dah ingatkan kita tadi. Kan dunia ni kan dah mula dah tiun
tune ni tu dah bunyi dah kan. Dah cakap ni 9 pula dah. Jadi dunia ni barat racun. Kan? Betul tu lah. Totalan sikit, wah belum kan. So kat badan ni orang cakap, ada racun dalam tu. Ya kau alamak, macam mana ni? Kan? Dalam kabut tuan-tuan. Jadi Allah kita ni boleh pula sesaja dikumpul pula lagi racun tu kan. Jadi penawarnya adalah sedekah. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ada lagi soalan-soalan. Nampaknya meriah ni malam ni. Ramai yang seronok dengan forum kita malam ni. Sebab yang pertama-tamanya, saya sebenarnya pun dah lama dah tak berforum dengan Kak Cik ni. Malam ni barulah ada seri sikit lah. Kalau tidak tu kan, manjang Ustaz Jafri, Ustaz Ilyas, Tok Kazim, Tok Bad. Itulah malam ni dapat Kak Cik. Alhamdulillah. Jadi semua jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Kepada mereka-mereka di luar sana yang belum lagi mendaftar ibadah korban, apa masalah anda Sibuk sangat ke hidup yang tak boleh nak buat ibadah korban? Jadi kepada mereka di luar sana yang nak buat ibadah korban, mari bersama-sama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Apa? Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Bukan body, budi. Memang murah. Lembu satu bahagian lah. Baru RM390 aja. Bukan takat lembu. Ada kambing pun ada. Unta padang pasir pun ada lah. Semua ada. Ustaz Kazim pun ada. Ustaz Samsul ada. Ustaz Elias ada. Ustaz Jeffrey. Tapi yang ustaz ni bukanlah untuk dikorbankan. Yang ini adalah panel-panel mereka. Ya. Dan mereka ini mendapat pengiktirafan ISO. Wow! Adik-adik UFO lah ISO tu. Jadi kepada mereka di luar sana yang nak membuat ibadah korban, marilah bersama-sama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ya. Baiklah, kita kembali semula dalam forum perdana santai kita, bual bicara santai malam ni, iaitu tentang mudah sedekah hindar gundah. Kita kembali pula kepada Ustaz Ilyas. Kalau kita tengok, sedekah juga boleh menyebabkan umur kita dipanjangkan. Yang mana kita lihat sebagaimana dalam hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Jadi Ustaz Ilyas, mengapa penting untuk umur panjang ni? Kadang cakap umur panjang, buat apa umur panjang? Panjang umur banyak dosa. Jadi kadang jadi nak tak tahu kan, apa sebenarnya? Kenapa nak minta umur panjang? Dan apakah bentuk kaedah yang biasa Ustaz Ilyas gunakan dalam bab sedekah ni? Silakan Ustaz Ilyas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan berkaitan tentang panjang umur dan juga kaitannya dengan ibadah sedekah ataupun bersedekah itu sendiri. Rupa-rupanya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga ada menyebutkan tentang kelebihan di sebalik orang yang suka bersedekah. Iaitu antaranya kalau kata dia rajin bersedekah, rajin untuk menghubungkan silaturahim. Apa dia yang dia akan dapat? Iaitu man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa-siapa yang mau supaya dia dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hubungkanlah silaturahim. Kalau dikaitkan dengan surah An-Nisa ayat 36, antara golongan-golongan yang kita kena santuni siapa? Lil walidain, kedua orang tua kita. Wal aqrabin, kaum kerabat kita. Kemudian wal yatama wal masakin, anak yatim, orang miskin, jiran dekat, jiran jauh, orang musafir yang terputus bekalan, semua ni. Makanya kalau kita rajin untuk bersedekah, membantu mereka yang dalam kesusahan, ikut ranking tadilah, dengan orang tua kita dulu, lepas tu kaum kerabat, adik-beradik, saudara mara kita yang dalam susah, maka insya-Allah kita akan dikurniakan umur yang panjang. Sebab itu kalau tengok dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan mereka ni bertuah sungguh Nabi doa umur panjang. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah umur dia, ramaikan anak cucu keturunannya, dan panjangkan umurnya, ampunkan dosanya, berikan berkat untuknya. Siapakah gerangan sahabat Nabi yang mendapat doa-doa ini? Iaitulah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an.
Ini sahabat Nabi paling bertuah, dan akhirnya sahabat Nabi ini memang sungguh dimakbulkan doa Nabi, yang mana beliau memang antara sahabat Nabi yang umurnya panjang. Diriwayatkan atau disebutkan juga umur beliau sampai 107 tahun. Tu berkat doa Nabi SAW. Jadi rupanya macam mana kita nak umur panjang ni? Kelebihan umur panjang ni banyak. Tapi syaratlah umur panjang, dalam panjang-panjang umur tu memang baik perangai lah. Perangainya baik. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa paling bagus ya Rasul? Kata Nabi, orang yang umurnya panjang dan sepanjang umurnya itu diisi dengan amal-amal kebaikan. Orang paling buruk siapa? Umur panjang dan buruk perangai, menyusah ke orang. Tak mati-mati lagi orang tua tu, menyusah ke orang. Orang keliling taman kampung doa, bila nak mati orang tua ni? Ada, umur panjang menyusah ke orang. Tak mau macam tu. Dan rupanya dengan sedekah ini bukan setakat umur jadi panjang saja, kita punya kehidupan menjadi berkat. Pengalaman lah, pengalaman. Kalau tadi Ustaz Jafri, Kak Cik pun cerita, saya pun nak kongsi lah. Ni dari sudut, kalau kata sedekah, yang biasa kita sebut sedekah dari sudut harta. Tapi saya nak kongsi ni pengalaman sendirilah. Sedekah ni rupanya luas, banyak. Dia punya cabang-cabang itu selagi memberi manfaat. Saya pernah sekali dulu, ni pengalaman paling tak boleh lupa lah. Memang dikaitkan sungguh lah dengan sedekah ni umur panjang. Saya ni ingat sekitar tahun 2012 lah dulu kisah ni ya. Satu hari jumpa dengan satu orang yang dia ni masalah rumah tangga lah. Dia minta saya tolong selesaikan. Waktu tu memang saya kelang kabut, saya nak cepat sangat. Jadi dia kata, Ustaz tolong. Bagi saya 5 minit boleh? 5 minit. Tolong dengar Ustaz. Apa masalahnya masalah? Saya dah kepala nak sikit lagi nak meletup. Tolong bagi saya pencerahan apa patut saya buat. Saya pun, boleh lah tapi sekejap ya. Sekejap. Dia pun cerita masalah dia. Saya pun bagilah cadangan sikit sebanyak, nampak dia macam seronok dapat idea. Aduh Ustaz, kenapa lah saya tak fikir apa yang Ustaz cakap. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Dia terima kasih. Saya okey lah. Tapi dalam hati ni, ya Allah cepat aku nak kerja tempat lain pula ni. Biasalah penceramah kan kelang kabut setia. Lepas tu kita pandu kereta sampai dekat lebuh raya USJ tu. Ni kenangan paling saya tak boleh lupa lah. Hari ni kalau lalu mesti ingat lagi. Rakan-rakan panel semua. Lalu dekat highway USJ tu ada satu lori tu dia bawa muatan dia piling buat bangunan tu. Dia daripada arah bertentangan. Lori tu tayar dia meletup tayar dia, langgar divider masuk sebelah saya ni. Depan saya ada satu kereta Wira. Ya Allah, nak jadi ceritanya ni takdir Allah Taala ni. Saya betul-betul belakang daripada kereta Wira tu, dan lori tersebut kalau nampak gaya macam dia nak mari ke arah kita. Rupanya dia langgar kereta Wira tu, terjun masuk ke gaung. Keluar berita lepas tu, rupanya yang dalam kereta Wira tu, ibu dan anak-anak ambil anak sekolah, semua meninggal. Saya fikir beginilah. Dan dalam kejadian tu, dah lah lori tu dia langgar tu, dia terbalik. Lepas tu pula muatan piling tu jatuh tu pula. Sikit cala pun tak ada dekat kereta saya waktu tu. Ya Allah, syukur pada waktu tu. Dia ni kalau cerita kalau lah, dia kalau ni tak sedap sebenarnya, tapi kalau nak dikalau saya kan kalau ikutkan nak balik lebih awal, betul tak? Saya kan nak balik lebih awal, tetapi ada orang tu hajatnya minta boleh tak tolong bagi dia masa sekejap, seolah-olah masa tu dilambatkan seketika. Manalah tahu kalau mungkin saya lebih awal balik, kedudukan saya manalah nak tahu kan, mungkin berada di tempat kereta Wira tu ke atau di mana-mana. Tetapi takdir Allah Ta'ala. Kita ni, saya yakin sangat. Ingat, dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? In ahsantum li anfusikum. Kamu berbuat baik dan kebaikan itu akan kembali kepadamu semula. Kita buat baik pada orang, kita nampak orang tu saja dapat kebaikan. Allah jamin, Allah janji. Surah Isra ayat 7. Kebaikan yang kau bagi pada orang, kau tolong orang, apa jua bentuk sumbangan, harta, tenaga, idea, apa saja, ia pasti akan menyelamatkan dirimu kembali semula. Kalau tak di dunia, akhirat kau pasti akan dapat. Ini janji Allah, bukan janji manusia ni. Sampai hari ni, saya memang terngiang-ngiang ataupun terkenal-kenal lagi peristiwa tu. Memang benarlah. Kita berbuat baik, kita tolong orang, susah pula tu, apatah lagi dia memang amat sangat memerlukan, Allah pasti akan tolong kita.
Kalau dalam Quran, ayat yang biasa kita dengarkan, bila kita Allah Ta'ala akan bagi pada kita min haisula yahtasib, kan? Bagi rezeki dari jalan-jalan yang tak pernah disangka-sangka. Ustaz Jafri pun tak pernah sangka akan dapat rezeki begitu. Orang yang tolong tahfiz ataupun pusat pengajian Ustaz Jafri pun tak pernah sangka dia akan dapat. Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah, Kak Cik sendiri pun dalam usaha madrasah Kak Cik pun mesti akan ada kisah-kisah yang sama. Ini semua membuktikan bahawa Allah Ta'ala akan senantiasa jaga orang yang berbuat kebaikan. Ingat, pesan yang paling satu lagi yang saya tak boleh lupa, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Dengar baik-baik. Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Apa maksudnya? Balasan bagi satu kebaikan adalah kebaikan selepasnya. Saya ulang, balasan bagi satu kebaikan adalah kebaikan selepasnya. Ataupun nak bagi senang faham lagi, kalau kita buat satu kebaikan, kebaikan itu nanti dia akan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain. Tuan-tuan bersedekah, bantu orang yang memerlukan apa? Percayalah. Allah akan memberanakkan lagi dalam bentuk apa? Dalam hati timbul rasa seronoknya nak baca Quran. Dalam hati timbul rasa syoknya nak dengar tazkirah, nak tolong orang. Benda tu akan datang tau dalam hati kita. Setelah mana kita buat kebaikan, oh saya benda ni mula macam tak berapa nak clear. Tapi setelah saya percayakan ayat tersebut dan bila ditegaskan lagi dalam Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bahawa di sebalik setiap kebaikan yang kita buat tadi tu, dia akan memberikan kebaikan yang lain. Apa kata Allah Ta'ala? Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambahkan hidayah, petunjuk kepada mereka yang telah pun mendapat petunjuk. Surah Maryam ayat 76. Orang tu dah dapat hidayah, orang tu dah dapat petunjuk dah. Allah akan tambahkan lagi petunjuk pada dia. Manisnya dia dalam ibadah. Dia tak ada rasa malas kalau nak semayang ke. Dia tak ada rasa bosan kalau buat benda kebaikan. Manisnya tu berlipat ganda, seronok. Kebaikan ataupun buah-buah daripada kebaikan yang telah pun dia buat. Maka dia memberanakkan lagi kebaikan yang lain dan umurnya juga insya-Allah jadi panjang. Kata Ustaz Jafri tadi, orang tu akan jadi tenang, jiwanya lapang. Kata Kak Cik tadi apa? Dia dapat menyucikan hati. Dia pukul semua. Tu tanda nak habis dah tu, landing nah. Wallahu a'lam. Jadi itulah dia. Ustaz Elias Ustaz Elias sebut tadi, buat kebaikan, jangan risau. Kebaikan akan datang pada kita. Jadi makna kata tu yang kita nak tu. Apa yang kita risau, apa yang kita takut. Tapi saya memang selalu saya share cerita dengan. Ada satu cerita lah saya masa kat Madinah dengan mak saya. Masa tu waktu makan kat hotel kan. Habis lepas kat Madinah tu. Dah nak balik Malaysia lah, dalam 2 hari nak balik Malaysia lah. Masa tu mak saya cakap dengan mak, rasa-rasa kan nak belanja saudara mara kita lah, mana yang susah-susah tu, nak bawa pergi Makkah. Mak saya pun cakap, kau yang main-main kau dah cakap ni kan kau kena buat. Mak saya cakap, iyalah mak, cakap ni nak buat lah ni. Lepas tu, diam tak diam, masa tu 2016 tak silap saya, tengok 2018 baru dapat buat. Sekira-kira family nak bawa tu 5 boleh orang. Monong kejap 5 boleh orang. Kan, sebagai manusia nak beritahu kan, tak ada lah Samsul debat bersama. Mak, ai ramai. Masa kira kan. Pergi ke bank. Masa tu tak ada lagi lah. Online ni tak pandai lagi lah. Pergilah ke bank. 2 monong. Yang pertama saya, yang kedua buku akaun tu. Monong. Sebab bawa sewa mara tak ada. Dia bagi yang cikai-cikai dah. Takkan nak bagi yang package yang paling rendah ni. Kena bagi yang okey-okey. Bagi sampai tu. Masa tu terdongang lah satu bisikan kan. Cakap kat kepala saya Ustaz Jafri kan. Cakap, padan muka kau. Ceramah bukan main lagi cakap. Sedekah tak pernah miskinkan orang. Sekarang mau lopong akaun kau. Macam tu lah. Terdengar ada bisikan tu. Tapi lepas cakap, kuat kan. Tak apalah. Adalah rezeki tu. Masa tu, tapi dalam hati ada rasa gitu. Ada rasa kan. Tapi bila sampai dekat KLIA, bila tengok keluarga ni berkumpul, tengok main, masa tu dah kurang sikit dah rasa. Tapi ada rasa, tapi kurang sikit. Tapi bila sampai dekat Tanah Suci Mekah kan, tengok air mata masing-masing. Sebab ada senarai yang saya bawa ni, ada yang dah insolvency, yang dah bankrupt, tak boleh nak pergi, tak pernah pergi naik kapal terbang, dapat pergi. Masa nampak air mata dia orang tu kan, hilang rasa duit dah habis tu tadi. Dia macam tak ada rasa apa, macam okey je. Bila tengok kegembiraan dia orang sampai.
Lepas tu dah satu soalan lagi sampai. Ustaz, Taif kena bayar lain tau. Tambang Taif kena bayar lain. Masa tu terhati balik kan. Tapi tak apalah. Yang penting dia orang happy. Sampai kan ada salah seorang jemaah tu cakap apa, yang saudara sini cakap, tak apalah, lain kali lah pergi Taif tu. Sebab saya tahu dia orang tak nak keluar duit, dia orang tak ada duit. Jadi saya bayarkan juga. Alhamdulillah. Masa tu lapang. Saya pun tak fikir apa rezeki boleh cari, apa risau. Kan masa kita lah kat Mekah, kat Madinah lain berat kita kan. Macam nak akhirat betul lah kat Mekah Madinah ni. Jadi bila sampai dekat Malaysia, sampai Malaysia tak sampai 3 bulan. Allah Ta'ala ganti balik duit saya. Dan masa tu, tak adalah cakap dalam hati tu, bujur balik modal. Tak ada lah. Masa tu cakap, siapa pula lah yang dia nak tolong lepas ni. Jadi jangan angkat tangan. Ini contoh ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah. Tu jadi banyak poin yang diberikan oleh Ustaz Ilyas. Pengalaman Ustaz Jafri kan. Pengalaman Kak Cik sini. Ramai orang-orang yang boleh. Kalau nak cerita kan boleh buat buku lah. Keajaiban-keajaiban sedekah ni kan. Dan kita tengok, sedekah ni boleh jauhkan kita daripada sifat kedokut. Sebenarnya. Kan? Kalau bagi rasa tak ada sayang nak bagi. Jadi, tu sebab Ustaz Jafri yang soalan seterusnya nak tanya juga. Apa kerugian pula orang yang tak nak sedekah ni Ustaz Jafri? Kalau boleh Ustaz Jafri share pada semua. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Allah janji, Allah ganti. Allah akan bagi. Cuma satu je masalah kita. Tahu apa masalah kita? Bila kita dapat balik ganti tu, kita dah tak ingat bahawa yang ganti yang kita dapat itu sebenarnya berpunca daripada sedekah yang kita bagi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa macam tengok aku dapat projek ni duit aku masuk. Dia terlupa. Ada dulu pernah dia sedekah sekali Sallallahu alaihi Muhammad yang mungkin inilah yang membawa kepada dia rezeki ni. Ada orang yang subhanallah Allah bagi dekat dia kesihatan. Dia sakit, tiba-tiba dia dapat sihat. Ada orang bagi tahu dekat dia, kalau macam ni hang kena pergi jumpa ni, ada satu doktor kat sini apa dia ada rawatan dia macam-macam, mungkin sesuai dengan apa. Dan disebabkan nasihat orang tu dia pergi dekat sana. Dan akhirnya takdir Allah dia sembuh dari penyakit. Dan dia terlupa mungkin yang dia dapat kesembuhan itu ada sedekah dia yang telah dia bagi, dan biasa dia akan kata apa? Ni kesihatan yang dia dapat ni sebenarnya daripada aku dapat jumpa doktor ni sebagainya. Biasanya macam tu. Kita selalu terlupa. Dan Allah SWT, kita sedekah, yakinlah kita takkan pernah rugi walaupun kita tersalah sedekah. Kadang ada orang main minta sedekah kat kita. Kita ni Allah nak bagi kebaikan kita ni sampai kadang-kadang orang ketuk pintu rumah kita. Kita duduk kat rumah kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salih Selamat, ya boleh saya bantu? Ni kami ni main daripada Mak Tafiz ni nak minta apa sumbangan sikit, kami nak buat apa semua ni. Dia kata, ni sindiket ke apa ni? Main-main saat sini, tolong saat baca Quran ni, surah ni, apa-apa semua. Tanya budak tu pula. Salih Selamat. Budak tu pun kata, tak apa pakcik tolong baca sikit dulu, saya sambung. Kita kita minta jumpa. Jadi Salih Selamat, pasal apa nak, kalau rasa nak bagi, silakan bagi. Kalau rasa tak mau bagi, tak apa. Salih alaihi Muhammad. Tolak dia dengan baik-baik. Tapi ia kerugian untuk kita. Walaupun kita salah sedekah, ganjaran tetap ada. Dalil hadis Nabi SAW riwayat Imam Al-Bukhari. Satu hari, Salih alaihi Muhammad, ada seorang laki-laki. Nabi SAW cerita. Saya sekarang ni sedang Allah SWT buat satu kompilasi buku-buku yang akan datang insya-Allah, buku yang ke-6 saya biiznillah. Salih alaihi Muhammad cerita, tajuk dia Bila Rasul Bercerita. Banyak cerita-cerita. Hari ini kita buat satu buku kisah-kisah yang Nabi SAW cerita. Salah satunya cerita dia, Salih alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang Allahumma salli ala Muhammad laki-laki. Dia dah azam pagi tu, dia kata, macam mana pun hari ni aku nak sedekah. Macam mana pun hari ni aku nak sedekah. Lalu dia keluar pi malam tu untuk dia sedekah. Dan dia berjumpa dengan satu orang, Salih alaihi Muhammad, dia ingat orang ni orang susah, dia ingat orang ni perlukan duit, lalu dia pergi bagi sedekah kat orang tu. Rupa-rupanya malam tu yang dia bagi sedekah tu pencuri. Salih alaihi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Lalu orang tu pun bila dia dapat duit tu, dia kata Salih alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, dia pun ambil lah. Salih alaihi Muhammad. Lalu esoknya kecoh dekat kampung dia tu, kata apa? Subhanallah, adakah dia boleh pergi bagi sedekah dekat pencuri? Tak ada orang lain kan nak sedekah di geng-geng bawang Rangers ni.
Kan Salih Azman yang kepoci, kecoh tak tahu lah ni. Dia kata, ada dia pergi bagi kat pencuri, tak ada orang lain kan dia nak bagi. Salih Azman. Dia pun subhanallah dengar tu, hati dia terasalah dengan kata orang tu. Tapi dia jawab apa? Dia kata, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu. Aku pasti akan pergi sedekah lagi. Dan nak buat lagu mana, dapat kat orang ni tak apalah, nak buat lagu mana. Esok Salih Al-Azman, aku nak pergi sedekah lagi. Esok, malam esok dengan azam dan tekad dia untuk buat sedekah lagi. Malam tu dia keluar untuk sedekah. Dia berjumpa dengan seorang perempuan dan subhanallah, dia terus bagi sedekah dia kepada orang perempuan tersebut. Rupa-rupanya orang yang sedekah tu ialah penzina. Dalam hadis Nabi SAW cerita, dia ni penzina, orang kaki zina. Subhanallah. Dan dia terkenal dengan zina dia. Maka besok macam biasa kecoh pula lah, Masya Allah. Saya lihat semua geng-geng ni, geng-geng bawang Rangers ni, sibuk pula lah. Adakah dia ni nak sedekah, tak ada orang lain kan nak sedekah hari tu, pergi sedekah dekat orang selain pencuri. Ni pergi sedekah dekat penzina pula. Pergilah sedekah kat orang baik-baik. Yang duk pergi sedekah dekat orang-orang tak baik ni buat apa sebagainya. Salih Allah Muhammad. Dia bila dia dengar orang duk cakap macam tu, dia kata, ya Allah, alhamdulillah. Segala puji bagimu, ya Allah. Ternyata sedekahku jatuh dekat penzina, ya Allah. Aku tak tahu kata penzina. Aku pergi bagi pula kepada orang yang berzina, ya Allah. Ya Allah, aku pasti akan sedekah lagi. Dia nak sedekah juga. Malam besoknya dia keluar lagi, tuan-tuan, subhanallah, bawa sedekah. Hari tu dia jumpa dengan seorang malam tu dan dia bagi sedekah dia. Dan takdir Allah, dia sedekah pula kepada orang kaya. Orang yang tak memerlukan, orang tu orang kaya. Ramai orang miskin lagi, Salih Muhammad. Tapi yang ni orang kaya dan dia tak tahu kata orang tu orang kaya. Dia pergi bagi sedekah. Orang tu pula subhanallah. Kotlah dia nak kata tak apa, saya tak perlu. Tak, dia ambil juga. Dia ambil kat dia. Salih Muhammad. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli Muhammad, macam biasa besok kecoh pula lah kata Nabi SAW. Kecoh pula lah dekat masyarakat lah. Dia ni pergi bagi sedekah dekat orang kaya pula. Hari tu bagi kat pencuri. Lepas tu bagi dekat orang berzina. Ni bagi pula dekat orang kaya. Tak ada ke nak bagi dekat orang miskin. Orang miskin berlambat lagi duk ada. Ni yang jenis kaki komplain banyak ni. Salih Allah Muhammad. Kaki. Semua tak kena. Serba tak kena. Ada orang pasien macam tu lah. Ni banyak lah orang macam tu. Semua tak kena. Salih Allah Muhammad. Lalu tuan-tuan yang silam Salih Allah Muhammad. Lalu dia pun bila dengar orang duk kata macam dia kata apa, ya Allah segala puji bagimu. Ternyata sedekah aku yang malam tadi, sedekah aku jatuh dekat si pencuri. Sedekah aku jatuh dekat penzina. Sedekah aku jatuh dekat orang kaya. Dia berasalah dekat dalam hati dia, Salih Muhammad, sedikit kekecewaan sebab dia bagi sedekah kepada orang yang salah. Lalu setelah pada kejadian tu, orang tu bermimpi. Malam tu dia tidur, dia mimpi. Dan dikatakan kepadanya, sedekah kamu itu kepada pencuri. Mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri daripada perbuatannya. Boleh jadi orang tu niat nak keluar mencuri, tiba-tiba kamu bagi sedekah kat dia, cancel dia hari tu, dia tak pergi mencuri. Maka tu kebaikan untuk dia dan kebaikan untuk kamu. Boleh jadi subhanallah sedekah yang kamu sedekahkan kepada orang berzina tu, mudah-mudahan dapat mencegah dia daripada berzina lagi. Duk malam tu plan nak keluar berzina dah, tiba-tiba dapat duit. Salih Allah Muhammad. Nak buat pergi zina buat apa lagi, nak pergi melacur buat apa lagi, dah dapat duit dah. Salih Allah Muhammad. Maka baik untuk dia tu dan baik pula dengan orang yang bagi tu. Salih Allah Muhammad. Dan subhanallah Salih Muhammad, dan kepada orang yang kaya tadi ni, apa manfaat yang orang kaya tu boleh dapat? Mudah-mudahan dengan kamu bagi sedekah tu dekat dia, jadi pengajaran balik kepada dia supaya dia menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, kepada orang-orang yang memerlukan. Maka subhanallah, mesti ada ganjaran dia. Maka jangan takut untuk bersedekah. Jangan takut untuk bersedekah. Salih Allah Muhammad. Cumanya macam yang disebutkan oleh Abang Syamsul kita tadi, Ustaz Syamsul tadi ni, kata apa? Dia main bisik ni, bisik-bisik. Bisik ni mai. Kalau tuan-tuan nak tahu bisik ni siapa yang dibisik, bisik ni nama Syekh Tan nama dia. Saya sebut Syekh Tan. Surah Al-Baqarah ayat 268 dalil. Allah sebut asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla
wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menakut-nakutkan kamu. Dia bisik, dia menakut-nakutkan kamu dengan miskin, dengan kepapaan kamu, yakni jika kamu bersedekah dan kamu menderma. Dan dia menyuruh kamu melakukan perkara yang perbuatan yang keji, yakni bersifat bakhil dan kedekut. Sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya dan kelebihan kurnianya. Dan ingatlah Allah maha luas rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuan dia. Dan Allah juga menjanjikan keburukan kepada orang yang kedekut. Orang yang tak mau sedekah, orang yang sayang harta dia daripada nak bagi. Dia jaga harta dia, dia tak mau bagi. Apa Allah kata? Tuan-tuan, rujuk surah Ali Imran ayat 180. Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, wala yahsabannal ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Salli ala Muhammad. Allah sebut, dan jangan sekali-kali orang-orang bakhil dengan harta benda yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka daripada kemurahannya menyangka bahawa dengan bakhilnya itu baik untuk mereka. Tapi sebenarnya bakhil itu adalah buruk untuk mereka. Apa yang Allah kata? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang ni part dia. Nanti dekat akhirat Allah akan kalungkan harta yang dia kedekut nak infak tu, yang dia sayang nak bagi tu, Allah kalungkan di atas leher-leher dia. Bila? Di hari kiamat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Salli ala Sayyidina Allah sebut, dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan, yang nyata dan dengan yang kamu katakan, maka membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar, yakni apa yang kamu dakwakan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan salih semat kita ni keluar daripada perangai orang-orang yang sayang kepada harta. Yang pertama, orang yang kedekut. Pertamanya, dia menimbulkan kemurkaan Allah. Allah benci kepada orang yang kedekut. Yang kedua, orang yang bakhil ini boleh menimbulkan sifat zalim kepada orang-orang yang lain. Orang duduk dalam susah, orang duduk dalam susah disebabkan kedekutnya, dia tak mau tolong orang dan dia telah menzalimi orang tersebut. Yang ketiganya, salih ala Muhammad, hartanya akan hilang manfaat setelah dia tak ada. Dia tak ada, harta tu tak ada manfaat lagi dekat dia. Yang keempat, teman-teman dia akan menjauhi dia. Tetangga dan saudara-saudaranya akan menjauhi dia. Saya pernah berjumpa dengan seorang ustaz yang dia kata, kalau kamu nak disayangi oleh adik-adik beradik kamu yang lain, kamu jangan berkira dengan duit terhadap mereka. Adik-beradik kita, macam tadi Abang Syamsul Debat duk cerita, dia bawa seluruh keluarga dia pi umrah. Saya yakin balik tu tak ada siapa pun yang akan benci kat dia. Semua orang akan duduk dalam kasih sayang. Dan yang berikutnya, orang yang bakhil ini akan dekat dengan neraka dan jauh daripada syurga. Wallahu a'lam. Dah habis ke? Ustaz Jafri? Dah. Orang dia macam loading buat tadi. Aduh, hai. Okay. Tengah syok dengar Ustaz Jafri kata tadi. Mudah-mudahan ya. Jadi bila dengar bab sedekah ni kan, tak pernah lah rasa kusut kan. Rasa tenang aja kan. Macam malam ni lah kan. Kalau kita dapat duduk sekali dengan Ustaz Jafri, dengan Ustaz Ilyas, dengan dengan Kak Cik, ya Allah, malam ni lapang betul rasa kan. Dan melalui sedekah ni kita rasa tenang, bahagia sebab kita dapat tengok kesenangan orang lain. Bukan kesenangan lah, dia dapat lapang sikit. Macam hari ni lah, macam semalam ada orang mesej dekat Facebook. Saya kata, apa masalah kak tu lah, nak pampers, dia siap beritahu pampers PT dengan susu dan jadi bila dia nak susu, saya pun minta lah seorang wakil lah, sahabat saya yang duduk kat Tampin, kampungnya kat Tampin. Kalau seorang member saya, kau tolong pergi tengok sikit mana orang ni, cuba tengok sikit apa keperluan dia. Bila sampai Kak Cik hari ni, ya, Ustaz Ilyas,
Dia dah tunjuk gambar, dia kata dah siap bagi barang lah. Kan saya kata saya nak bagi, tak apa, kita orang memang nak bagi, dia kata. Dah selesai dah satu hal. Jadi rasa logo sikit bila rasa orang tu dah dibantu, barang-barang dia nak pun dapatlah sedikit bantuan, kan? Bantuan tunai mudah-mudahan. Tuan, jadi boleh menenangkan hati dan bersedekah tu pula dapat tujuan yang bagus. Macam tadi Ustaz Jafri kata, kita sangkakan bagi kek perompak, pencuri. Rupanya hari tu paling tidak dia tak mencuri dah hari tu. Kepada penzina, kan? Tak ada dia buat kerja overtime malam tu dah. Tak payah dah. Malam ni dapat dia duit, tak payah lagi dah. Kan? Jadi dapat. Mudah-mudahan. Manalah tahu balik tu, joki pula balik tu. Buka-buka TV, tengok Kak Cik tengah ceramah. Kak Cik dia cakap slow ya, tapi tauhid tajam menikam. Kan? Lepas tu buka lah. Wah, tak boleh jadi ni, dia sebut lah pasal zina. Buka lah TV 3. Ustaz Ilyas pula tengah cakap lah. Pun tajuk yang sama ya. Berubah dia malam tu, togah dia, sedekah gitu. Jadi Alhamdulillah, kan. Jadi itu kebaikan yang ada. Jadi bila sebut tentang ketenangan hati ni, berdasarkan pengalaman Kak Cik lah kan, sejauh manakah kebenaran kenyataan ni bahawa sedekah boleh tenangkan jiwa, tenteramkan hati. Mungkin ada kisah Kak Cik sendiri kan, mungkin kisah sendiri ke, saudara mara ke, sahabat ke, yang membuktikan kenyataan yang sedekah ni boleh tenteramkan hati, jiwa dan sanubari. Silakan. Terima kasih Ustaz Syamsul, Tok Guru semua. Okey, Kak Cik cakap sikit je lah ya penghujung ni kan. Bila bercakap soal bagaimana sedekah memberikan ketenangan hati, Kak Cik nak ketengahkan satu kisah baginda Nabi SAW, iaitu Nabi SAW pernah rasa gelisah. Ya, soalannya pasal tenang kan, tapi Kak Cik nak cerita Nabi SAW pernah rasa gelisah. Jadi bila tu yang Nabi pernah rasa gelisah? Okey, dengarkan baik-baik kisah ni. Iaitu ketika satu hari tu Nabi SAW diuji dengan sakit. Jadi Nabi SAW tengah-tengah sakit, tapi Nabi masih teringat bahawa dalam simpanan Nabi SAW ada lagi harta ataupun duit 6 dirham. Jadi Nabi mula rasa gelisah. Nabi kata dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tolong ambil duit ni dan tolong sedekahkan. Tolong bagi kepada orang yang memerlukan. Lepas tu esok Nabi tanya balik semula kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Mute dah. Macam mana? Duit-duit tu dah dibagi ke belum? Ya, dah disedekahkan ke belum? Jadi jawapan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, belum lagi, tak sempat. Kan saya menguruskan abang. Macam itulah ya, dah suami yang sakit kan ya. Jadi tak sempatlah nak pergi hantar duit yang 6 dirham, 6 dinar macam itulah ya. Jadi Nabi SAW langsung minta ya mana duit tu, dan Nabi nak agihkan sendiri dalam keadaan Nabi ketika tu diuji dengan sakit. Ya, wallahu taala alam, Kak Cik pun tak perasan dalam huraian tu apakah Nabi ni yang pergi agihkan ataupun segera Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengagihkan duit tu. Sebab apa? Sebab Nabi kata, aku tak senang duduk, maknanya aku tak boleh nak fikirkan kalau sekiranya aku meninggal dunia, ya Nabi kita wafat, dalam keadaan aku masih menyimpan lagi duit tersebut, sedangkan di luar sana ada umat aku yang sangat memerlukan. Jadi nampak tak sahabat-sahabat sekalian, terbalik tak agak-agak gelisah dengan gelisahnya Nabi SAW dengan gelisah kita. Kita gelisah kalau nak kena keluar duit ni, kot tabung masjid tu 3-4 kali lalu depan kita ya kan. Geram rasa kan ya. Belakanglah pula kita kata. Kita gelisah. Ya nak mengeluarkan, tapi Nabi kita SAW gelisah bila duit ada di tangan, harta ada, sedangkan di luar tu ramai orang susah. Kenapa kita tak tolong? Ya, jadi gambarannya apa? Bila Nabi keluarkan sedekah, ya, dan Nabi kita Masya Allah Subhanallah contoh terbaik, ya, dermawan, budiman. Maka ini gambaran tuan-puan, hilang kegelisahan tadi. Sebab apa? Sudah memberikan ya hak kepada yang berhak. Harta kita ni ada hak orang lain. Sebab itu bila kita cakap pasal sedekah, tuan-puan sekalian, di sana ada sedekah wajib dan ada sedekah sunat. Sedekah wajib ni namanya zakat. Sedekah sunat ni, yang sedekah-sedekah ni lah, infak ni lah yang lain daripada zakat tadi. Ya, dah kebetulan Ustaz Syamsul kata, ada ke pengalaman Kak Cik ya,
Tak ada apa sangat lah Ustaz, ya biasa-biasa je. Tapi ada satu perkara yang Kak Cik nampak macam betul-betul lah terasa sangat, ya secara umum sajalah ya, secara umum. Bila Kak Cik buat keputusan, ya tak nak panjang cerita, tak nak berkira-kira, nak terus tolak saja setiap bulan untuk bayaran zakat dan terus tolak saja duit untuk beberapa tempat ni untuk kita berikan infak bulanan secara tetap. Kita ni bukanlah dapat duit secara tetap kan, ya tak tahu bulan depan dapat berapa kan, ya tak tahu. Tapi tahlah malah lah nak berkira-kira, nak panjang-panjang cerita sebab kadang-kadang rasa macam ada benda tersangkut. Kita takut ada benda yang kita terlupa dan sebagainya. Jadi Kak Cik pun tengoklah, rujuklah dalam kitab, ya tanya kat ustaz, kat suami semualah. Boleh ke bang kita zakat ni atau ya terutama bab zakat lah, boleh ke kita keluarkan tiap-tiap bulan sedangkan haul dia belum sampai apa semua kan, ya. Jadi jumpalah dengan pandangan ulama yang mengatakan ya boleh, ya apatah lagi dalam keadaan yang ramai umat Islam di luar sana yang sebenarnya memerlukan bantuan kita, ya keadaan tu mendesak. Dan sangat boleh, kenapa? Sebab ia boleh mendisiplinkan kita supaya tidak terbabas membelanjakan ya dengan jalan yang pembaziran, yang melampaui batas dan sebagainya. Jadi dah lebih daripada 5 tahun lah, tak ingatlah Kak Cik secara tepat ya, entah 7 tahun, entah 6 tahun, memang Kak Cik buat tolak langsung. Ya, makna daripada akaun tu untuk zakat, PPZ oleh Persekutuan dan juga untuk yang sedekah-sedekah sunat ni lah. Jadi sedekah sunat dengan sedekah wajib ni dibuat dan tak payahlah nak fikir macam macam banyak lah pula ya. Tak payah fikir macam tu. Apa yang berlaku kan Ustaz ya, wallahu ta'ala alam, terasa macam makmur sangat hidup Ustaz. Macam tu lah. Orang tak adalah, orang mungkin tak perasan makmur itu, Kak Cik lah yang perasan terasa kan. Rasa makmur Ustaz, makmur, kemakmuran. Ya, makmur ni maksud dia tu luas lah ya. Apa ni dengan kita dengan keluarga, dengan anak-anak, ya hubungan kita maknanya komunikasi ke, ya kasih sayang dengan suami ke, dengan adik-beradik ipar ke, apa-apa sajalah ya. Terasa macam pada masa tu pun ada kemakmuran. Allahu Akbar, tak tahu nak cakap macam mana. Jadi bila sebut kemakmuran, memang tenang rasa hati. Dan selalu terlintas di hati Kak Cik apa dia? Ya Allah, apa ni? Terasa sangat, apakah keputusan yang aku buat dulu, tindakan yang aku buat dulu supaya tak berkira-kira sangat. Kita pun tak tahu terlebih kan bayar zakat ni kan, tak tahulah, tak apalah. Tak payah berkira-kira zakat ni lah. Tapi Masya Allah, subhanallah, rasa tu lain lah Ustaz. Ya? Jadi kadang-kadang timbul pula sekarang ni rasa macam mungkin tak cukup kot, kena tambah lagi ke kan ya, keluarkan zakat tadi dengan yang sedekah-sedekah ni kita buat terus langsung. Yang lain-lain yang jumpa-jumpa orang bagi ni tak apalah, itu tak payah kira lah yang tu ya, tapi kita nak komitmen tu. Jadi alhamdulillah terasa kemakmuran ya, kalau sakit pun alhamdulillah jumpa dengan ubat dia. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Masa sekejap bona Ustaz, banyak lagi nak share, tak apalah lain kali lah. Okey dah tu, padat dah tu kan. Padat tu. Jadi malam ni dia biasalah kalau ada bertiga panel lah tu kan. Macam tu lah, tapi alhamdulillah maksud sampai, tu yang mustahak kan. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada kesimpulan, kita berehat sekali lagi sebelum kita buat penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berhajat untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini? Mari bersama-sama dengan kami di Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang sedia membantu anda. Bagi harga satu bahagian lembu hanya RM390, satu ekor lembu RM2,730, satu bahagian unta RM580, satu ekor unta RM4,060 dan satu ekor kambing RM580. Kepada anda yang berminat untuk menyertai korban pada tahun ini bersama dengan kami, bolehlah menghubungi talian yang tertera. InsyaAllah anda pasti akan berpuas hati. Baiklah, kita pergi pada pusingan yang terakhir, iaitu kesimpulan. Kesimpulan ni favorite ni, pusingan favorite. Baiklah, secara ringkas je mungkin Ustaz Ilyas bagi ayat yang paling power sekali tanpa memerlukan huraian yang panjang. Silakan Ustaz Ilyas. Okey. Baik, penonton-penonton semua, mari bersama-sama dengan kami Yayasan Budi Ehsan Malaysia
Tak perlu ragu lagi kerana telah pun diyakini dan juga barisan asatizah kita telah pun meyakinkan anda semua bahawa pelaksanaan ibadah kurban kita dijalankan dengan penuh sistematik dan juga diyakini dari sudut pengurusannya semua, insya-Allah ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Seterusnya kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Silakan Ustaz. Kadang-kadang kita tak nampak jalan untuk kita bagi sedekah secara langsung. Ada orang-orang yang susah dekat sana, kita nak kena cari sendiri. Maka kita ada yayasan Budi Ihsan Malaysia yang tolong buat benda ni dekat kita. Nak tolong agihkan kepada fakir-fakir miskin dan sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ingat, Yayasan Budi Ihsan Malaysia bukan setakat kita buat korban saja. Korban ni setahun sekali kita buat. Ni tahun kedua kita buat dekat Afrika. Tahun ni kita tambah lagi buat dekat Yaman dan Palestin. Dan untuk agihan daging korban saja tahun ni kita dah set dah. Lebih daripada 35,000 bahagian korban akan diagihkan di Malaysia saja, lebih daripada 35,000. Sebab demikian dimaklumkan. Maka kat Malaysia pun dapat, dekat luar negara pun dapat, kat Malaysia pun kita tidak abaikan. Dan bukan sekadar itu, Yayasan Budi Ihsan Malaysia juga buat program-program bantuan kepada fakir miskin secara berterusan. Jadi kalau kita attach saja dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, nak buat korban boleh, nak buat akikah boleh, nak buat sedekah boleh, nak buat infak boleh, dan insya-Allah akan diagihkan ataupun diuruskan dengan baik dan profesional oleh pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia, insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Wallahu a'lam. Baiklah, terus dia Kak Cik yang dikasihi, silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton semua. Terima kasih kepada tuan guru yang bersama-sama dengan Kak Cik sebagai panel pada malam ini. Terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan yang Kak Cik suka dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni ialah bukan saja tertumpu pada maknanya tentang korban ataupun tentang dana-dana kemanusiaan dan kebajikan. Bahkan subhanallah Yayasan Budi Ihsan Malaysia menjadi platform meluaskan ilmu untuk disebarkan kepada masyarakat. Dan buktinya macam malam ni lah. Sebenarnya bukan malam ni je kan. Malam ni Kak Cik je kebetulan alhamdulillah dapat kan alhamdulillah. Yang lain-lain pun banyak forum ceramah, kuliah online. Jadi alhamdulillah terima kasih. Sama-sama kita doakan agar Yayasan Budi Ihsan Malaysia terus mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla untuk menjadi memberikan manfaat kepada kehidupan ummah insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, seperti mana dijanjikan Susu Situ Joy ni, kita nak ambil 3 pemenang. Kita buka, kalau ni macam mana, kita nak tengok dekat mana, tengok dekat page. Malam ni tengok page saya ke, page apa tak kisah. Nasib lah admin dia nak keluarkan siapa yang jawab dulu. Saya akan menang Susu Situ Joy. Nanti jangan lupa hubungi talian yang kita akan sediakan nanti kepada pemenang-pemenang. Okey, siapa yang jawab copek, dia lah dapat hadiah tu. Kita tengok. Soalan yang pertama. Okay. Dalam satu hadis yang dipetik oleh Ustaz Ilyas malam ini, sesungguhnya manusia itu berdosa. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah, sila sambungkan hadis ini. Itu dia. Senang pun. Memang nak bagi je Susu Situ Joy ni. Dah mula dia. Pelintau dia masjid nota yang awal. Cepat. Tengok siapa jawab dulu. Berkelintau. Admin keluarkan. Itu dia, bertaubat Nurul Syarmin Kaswadi. Boleh Ustaz Ilyas? Boleh lah kan? Ustaz Ilyas boleh Okey, terbaik. Baiklah, soalan yang kedua. Ustaz Jafri dia mengatakan bahawa sedekah itu adalah burhan. Apakah dimaksudkan dengan burhan itu? Itu dia. Sedekah adalah burhan. Burhanuddin. Sila jawab. Siapa yang nama Burhan tak dapat jawab, aduh mak. Nama Burhanuddin pula. Tak boleh jawab. Tu orang yang kedekut. Apa pula wanita? Ya Allahu Akbar.
Apa tu? Burhan apa? Itulah tu. Dia tak dengar tadi tu. Ustaz Jafri dah explain tu. Rashidah Razak kata bersedekah. Cepat. Apa maksud burhan? Itu dia. Nasib baik bukan Burhan yang jawab. Bayangkan Burhan jawab salah pula. Aduh. Apa tu? Dalil. Ke mana tu? Muhammad Zuhair Muhammad dia kata dalil. Macam mana Ustaz Jafri? Boleh. Boleh. Sebagai bukti Burhan ni adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi pada Encik Muhammad Zubair ke Zuhair. Dan soalan yang ketiga. Dalam kisah dikongsi oleh Datuk Dr. Hafizah Musa, ada satu perkara yang merunsingkan hati Nabi Muhammad SAW. Apakah yang merunsingkan, apakah yang merisaukan hati Nabi? Itu dia. Itu siapa yang dongak sampai habis repek tu. Itu dia. Kan? Tengok. Tengok siapa yang jawab. Mengingin, mengotak yang repek jawapan tu tak jumpa pula. Butang nak tekan. Kan? Dah type tak tekan enter pula. Capek, relax. Tu dia. Bukti gimana tu dah sudah. Tu tadi ni soalan ni. Apakah yang merisaukan hati Nabi? 6 dirham. Duit 6 dirham yang ada. Siapa jawab tu tadi? Yang mula-mula tadi. Ada 2 orang jawab Ustaz. Ada 2 orang jawab betul. 2 orang jawab. Macam mana? Tak apalah. Kita bagilah dua-dua ni. Apa dah hal malam ni? Bagilah. Tak ada tutup kilang situ Joy tu dah kalau bagi 2 ni. Tambah lagi 2. Okey, alhamdulillah. Tahniah malam ni kita ada 4 pemenang. Tahniah. Jadi ucapkan terima kasih banyak semua tuan-tuan. Saya nak menutup malam ni lain sikit. Kita tutup dengan pantun. Budi itu gambaran jiwa. Berbuat baik jangan dikira. Membuat budi sabih daya. Pahit dan sakit jangan dikira. Budi itu elok perangai. Kan? Berbuat budi hendaklah pandai. Baik janganlah lalai, patuh amanah hendak dipakai. Setiap masa hendaklah ingat, bertanam budi jadi ibadat. Berbuat budi mengikut adat, semoga Allah memberi rahmat. Jangan kita selalu kurang, hidup selalu berkasih sayang. Jangan suka musuhi orang, sifat buruk hendaklah buang. Dalam hidup muliakan hati, bergaul selalu sucikan hati. Sesama makhluk saling mengasihi, jauhkan sifat buruk dan keji. Makan sirih, berpinang tidak, pinang ada kek kota Melaka. Makan sirih, mengonyang tidak, bagah dek budi dengan bahasa. Mudah-mudahan dek budi bahasa kita tu, tersayang kek orang lain, sedekah lah banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi nak beritahu ni, hari ni, ya Allah, polacap, telefon masuk, orang semua nak masuk korban. Kan, kita orang ni beria ni, bukan apa ni, kita orang ni sungguh-sungguh ni, asatizah ni suruh masuk korban copek. Hari ni NIS 9 pun dah buat peristiharan. Tak ada semoleh korban tahun ni. Kan? Boleh korban dengan YBM? Boleh. Jadi copek telefon tuan-tuan dengan menghubungi talian yang tertera. Jangan tunggu last minute ya. Copek-copek lah siapa yang nak jaga korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang insyaAllah terjamin. Bayar atau dapat resit. Selesai besok. Langsung dapat sijil. Jadi itu saja pada malam ni. Ucapkan terima kasih sekali kepada Ustaz Ilyas Ismail. Terima kasih sekali kepada Ustaz Jafri Mahmudi. Malam ni saya paling risau dia ni. Malam ni alhamdulillah. Ustaz Jafri malam ni line clear. Dia dah sound dah malam ni. TM tolong pastikan aerial tu mesti sampai dekat kepala Ustaz Jafri biar ada penyalain malam ni clear. Dan begitu juga Kak Cik. Terima kasih banyak. Seronok mana malam ni. Last marin kita berforum kat Kerupung dengan Datuk Kazim ni kan. Kat Putrajaya marin kan. Ya lama dah. Itulah dapat malam ni bersama-sama sekali lagi. Baiklah tuan-tuan dan saudara, itu saja daripada kami semua. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT yang kurang mencegah kelemahan kami sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian.
Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain pada salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia, untuk pengetahuan semua, telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.